kasih Zanaria Zainal di atas perkongsian anda. Dan Ridwan, segmen kali ini sangat penting untuk kita semua. Betul. Sebenarnya isu kesihatan mental ni sebenarnya dah lama. Dah banyak sebenarnya kita bincangkan. Betul. Di Selamat Pagi Malaysia banyak juga kita bawa pakar-pakar untuk bercerita macam mana nak selesaikan masalah kesihatan mental. Tiba-tiba ada di kalangan kita nampak tiba-tiba kawan kita tiba-tiba anxiety. Kan? Jadi dalam situasi tersebut macam mana kita nak lakukan, dan hari ini kita nak juga bawakan kepada anda cerita dan juga kita nak kupas tentang kesihatan mental, tetapi skop yang berbeza sedikit iaitu kesihatan mental yang lebih kepada mental sihat pekerja produktif. Ya, bersama kita pagi ini tetamu kita Jess Purvansing ataupun Jess, perunding motivasi pengarah urusan Wellness Edge. Okay. How are you? Good morning. Good morning. Pagi Ana, selamat pagi Wan. Alhamdulillah saya sihat. Jadi bila kita bercakap tentang kesihatan mental tadi saya dah buka sebenarnya di Malaysia ini banyak sebenarnya kes-kes depresi, anxiety telah pun dilaporkan. Hatta mereka telah pun didiagnose dan diberi ubat. Jadi dalam secara asasnya dalam kesihatan mental ini apa yang perkara yang perlu kita lakukan untuk kita elakkan daripada terjadinya kita mengalami masalah mental yang tidak sihat terhadap diri kita. Apa yang perlu kita lakukan? Ya. Soalan yang bagus Wan. Sebenarnya kesihatan mental ni bukan perkara baru. Tetapi yang malangnya ialah kita tak ada approach dia lagi. Okay, so approach yang senang ialah kita bandingkan kesihatan mental ni dengan kesihatan fizikal contohnya. Okey, contohlah macam tadi kita bincang pasal mata tadi kan, segmen tadi. Okey, so contoh ialah kencing manis yang menyebabkan penyakit mata. So kalau kita lihat kalau daripada aspek physical health, kita sihat, and then bila kita ada penyakit, contohnya kita ada kencing manis. So kita sihat and then kita ada penyakit. Macam mental health juga sama. So mental health maknanya kita sihat daripada aspek mental, and then bila kita dah tak sihat kita ada mental disorder. So bila kita cerita pasal mental yang sihat ni, dia ada 3 aspek yang kita perlu lihat. Satu ialah pemikiran kita. So pemikiran kita ni macam mana? Yang kedua ialah keseimbang daripada segi emosi kita. So pemikiran, emosi, dan yang ketiga ialah tingkah laku, behavior kita. So itulah 3 aspek yang kita perlu lihat. Pemikiran, emosi dan juga behavior kita. Baru kita boleh decide sama ada kita ni sihat daripada aspek mental atau tidak. Ya. Bila kita cakap pasal mental sihat ni pekerja produktif, pastinya adanya topik ini disebabkan persekitaran pekerja yang toksik. Tapi ramai bila melalui masalah ini mereka takut untuk berhenti kerja atau untuk tampil ke hadapan kerana takut dibuang. Bagaimana untuk kita mengubah persepsi itu kalau ada masalah tampil je ke hadapan? Ya. Itu memang sangat relevan pada masa ini kan sekarang ni dengan COVID-19. Ramai kehilangan kerja, gaji dah kena kurang. Pasti benda tu akan menyebabkan kita ni mempunyai stres yang tinggi. Dengan kita mempunyai stres yang tinggi, dia memang akan menyebabkan orang kata terjejahlah masalah mental kita, kesihatan mental kita. So oleh itu kalau kita voice out masalahnya, rakan sekerja akan lihat kita ada di stigma. Dia akan lihat kita, kau ni tak kuat ke daripada aspek mental kan? Mungkin ada yang berfikiran negatif, mengada-ngada. Dahlah masalah sekarang ni ekonomi tengah down. Kita kena kuatkanlah sikit azam kita kan. So stigma tu satu masalah. Satu lagi masalah ialah kita kita tak nak bincang perkara ni. Benda ni tabu. Kalau saya bincang pasal benda ni, orang lain akan berpandangan negatif terhadap saya. So, saya rasa itulah antara sebab-sebab kenapa orang rela simpan benda tu dalam diri. Itu yang ada masalah orang kata makan diri. Kan dia terlalu orang kata simpan dalam hati. Sebab tu satu cara yang baik ialah kita kena bercakap, berbincang. Itu satu cara untuk kita mempunyai mental yang sihat. Berbincang, bercakap, berkongsi. Tapi mungkin ada setengah masalah lagi. Macam Jess cakap tadi, tabu. Tabunya kita ni apabila kita rasa macam tak semua masalah dan juga cerita kita perlu disampaikan kepada orang. Itu isu pertama. Isu kedua adalah trust issue, isu kepercayaan. Siapa tahu untuk aku ceritakan masalah aku kat kau. Jadi untuk kita hapuskan stigma ini terhadap diri kita sendiri bahawa masalah mental boleh diatasi dengan cara kita berbincang dan juga kita berkongsi. Macam mana kita nak hapuskan bahawa apa yang kita pegang itu sebenarnya kita tidak boleh pegang. Benda ni saya rasa memerlukan masa. Seperti contoh 10-15 tahun dulu, seperti mana penyakit breast cancer adalah satu benda yang tabu.
ramai orang tak suka bincang pasal benda ni. Because let's say if women for example, it looks like orang kata a sense of weakness. Okay, tetapi sekarang ni it's an open discussion. So samalah dengan masalah mental, benda ni memerlukan masa. Dan saya rasa ada baiknya jugalah dalam COVID-19 ni, benda ni telah acceleratekan proses perbincangan tersebut. Okay, so it takes time. It takes time. Itu yang pertama. Yang kedua, isu trust tu, sebab tu dalam mana-mana bila kita bekerja, antara benda yang penting yang kita perlu ada ialah kita perlu ada support. So kita perlu ada kawan yang kita boleh trust. Dan benda trust ni sebenarnya tak datang orang kata in a day or two. Benda ni juga memerlukan masa. So I think the answer here is time lah. Time lah kan. Cepat ataupun lambat lah. Cepat atau lambat. Kita berharap dalam keadaan kita pandemik COVID-19 ini, banyak isu yang kita nak selesaikan. Kita kena cepatkan segala untuk kita merungkaikan dan juga menyelesaikan masalah ini. Saya rasa itu satu masalah Tuan. Because kita zaman sekarang ni kita ada apa yang disebut sebagai instant gratification. Saya nak benda ni sekarang. Kita lupa benda ada memerlukan delayed gratification. Jiwa anak muda. Itulah dia kan. Tadi kita ada bincang dengan Jess, kalau di negara luar, kalau mereka mempunyai masalah mental ataupun stres, mereka dibenarkan untuk mengambil cuti. Tapi di Malaysia tiada benda itu. Adakah kita harus applykan benda itu di Malaysia itu sendiri? Saya rasa memang patut. Sebab tu ni kalau bolehlah orang kata luahan hati saya. Baik kalau government boleh lihat benda ni dengan lebih terperinci, where policy dan prosedur dah kena ada untuk kesihatan mental. Saya rasa dia ada 3 layer semua. Satu daripada aspek kerajaan, nombor 2 daripada aspek syarikat. Syarikat perlu lebih awareness. Dah tahu dah pekerja ada masalah mental, dah tak perlu sapu bawah kapet dah. Benda ni dah dekat sana dah, kita boleh bincangkan dia. Itu daripada aspek organisasi. Aspek individu pula ialah kita boleh speak out. Kita boleh bagi tahu, okey, saya ada cabaran daripada aspek mental health saya, boleh tak saya pergi jumpa kaunselor. So saya rasa benda ni at all levels, bukan sahaja at the government level. Ya, masalah kesihatan mental di tempat di pejabat ini biasanya macam Hana sebut tadi adalah satu perkataan yang toksik. Jadi toksik ni kalau di tempat kerja ni, dalam situasi macam okey, contoh saya dengan Hana, saya merasakan Hana toksik kepada saya. Tapi Hana tidak merasakan dia begitu. Tetapi Hana dalam masa yang sama juga merasakan Ridwan ni toksik lah, dan Hana merasakan diri dia baik. Jadi tidak pernah ada satu pertemuan titik antara saya dengan Hana. Bagaimana nak selesaikan masalah? Dan itu sebenarnya terjadi di pejabat kita sekarang. Exactly. Bila Wan bagi tahu benda ni, saya teringat ada satu program yang saya buat dalam 15 tahun dulu. Ini interesting kan. Benda tu masih fresh di otak saya. Ada seorang peserta ni, umur dia 59 tahun dan nak seminggu lagi dah nak bersara. Okay, he told something that I remember till today, which will answer apa yang kita bangkitkan lah. That is, dia kata semua masalah di tempat kerja boleh diselesaikan. Apa yang kita perlu buat ialah duduk dan berbincang. Tetapi itu yang kita tak buat. Kan, kita simpan dalam hati. So duduk dan berbincang. Heart to heart session. Kalau boleh heart to heart session. Maksudnya ini syarikatlah kena membuat satu inisiatif untuk contohnya setiap hari Rabu pukul 3 sampai pukul 5 adalah sesi untuk meluah perasaan. Orang Indonesia kata curhat hati, sesi curhat. Actually itu satu cara. Satu lagi cara ialah because sekarang ni ramai yang work from home. Saya rasa pemimpin at every level perlu mainkan peranan. Tak perlu hari Rabu pun. Okay, whenever dia rasa yang time tu sesuai, they can have a discussion. Okay, tak perlu sampai. And satu benda pasal aspek mental health ni, selalunya kalau kita lihat daripada kajian, selalunya benda ni menjadi rumit bila kita dah prolongkan dia. Betul. So sepatutnya kita identify benda ni daripada awal. So itu pun satu cara juga. So when you have frequent conversation di pejabat at every levels, that's how you prevent it from escalating lah kan. Apakah komplikasi seseorang tu kalau mereka tidak mendapatkan bantuan, kalau mereka simpan lama-lama, tak share dengan orang? Apakah komplikasi yang paling teruk sekali akan mereka dapat? Yes, setakat ni what is well documented is suicidal cases lah. Itu yang extreme case lah. A step sebelum tu ialah depression and anxiety. Okay, dan sebelum tu is extreme worriness, kita risau terlalu sangat.
perasaan overwhelmed, stres sehingga dah tak boleh buat apa-apa. So itulah orang kata spektrum of masalah yang boleh berlaku. Sebenarnya kalau kita lihat, dia tak ada masalah pun dengan cabaran dalam hidup ni. Kita memerlukan cabaran sebenarnya. Betul. Kalau kita tak ada cabaran, kita tak boleh belajar. Kita tak boleh improve dalam diri kita. Tetapi bila cabaran tu dah overcome coping skills, bila kita dah tak boleh cope, tu yang kita belenggu dalam masalah. So that's when kita prolongkan dia, that's when we lead to orang kata trauma, krisis dan sebagainya. Ya. Tapi dalam soal itu, bila dah terlampau berat untuk kita pikul sesuatu masalah tersebut, setiap manusia saya percaya dia akan ada satu usaha untuk dia escape. Dia cuba lari daripada bebanan tersebut. Cuma dia tersekat ataupun tak jumpa jalan. Akhirnya dia terbeban dan juga mengalami depression sehinggalah didiagnos oleh doktor dan terpaksa ambil ubat. Dalam keadaan dia sudah pun mengambil ubat anti depression dan juga anxiety tersebut, bagaimana pula peranan kaunselor dan juga pakar psikologi untuk memulihkan dia kembali dari aspek kesihatan mental dan juga komunikasi? Okey. Kaunselor dan psikologis, peranan dia ialah kita bagi strategi. Okey, contoh kalau kita ada isu anger contohnya, bila kita selalu marah. Sebelum nak jadi marah tu, apakah strategi-strategi yang boleh kita buat? Itu satu. Satu lagi contohnya perasaan overwhelmed, risau terlalu banyak. Okey, sebelum kita ada perasaan risau tu, apa strategi kita? So, kaunselor dengan psikologis ni peranan dia ialah dia bagi kita strategi. Okey, contoh seperti dalam contoh physical health, kalau kita nak badan yang sihat, kita perlu bersenam, kita perlu makan secara sihat. Itu strategi dia. So yang tu memang is well documented. Tetapi for mental health ni, kita masih berada di peringkat awal lagi. So we're still early in this journey, but we will get there. Okay? Seperti Wan cakap tadi, cepat atau lambat sahaja. Mungkin tadi sekali ada pesanan kepada masyarakat Malaysia supaya mereka jangan takut atau malu untuk mendapatkan khidmat bantuan bagi sakit mental mungkin. Since tema tahun ni ialah increase investment in mental health, bila kita cerita pasal investment ni, dia selalu pasal duit saja. So saya ada 3 cadangan untuk investment ni. Okay, yang pertama ialah untuk individu, you must invest in your courage to speak up. Kita kena invest dalam courage, beranikan diri sedikit. Yang kedua, organisasi perlu invest masa untuk membuat program-program awareness dalam mental health. Dan yang ketiga, saya rasa kerajaan perlu invest effort untuk menyediakan polisi supaya mental health awareness ni boleh berjalan di tempat kerja. Memperkemaskan polisi. Mungkin polisi itu sudah ada, cuma memperkemaskan dan juga menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah. Saban hari ada sahaja masalah baru sebenarnya dan cabaran yang perlu kita lalui. Terima kasih banyak-banyak kepada Jess. Terima kasih Wan, terima kasih Ana. Kalau ada masa nanti kita akan berjumpa lagi, kita akan berbincang lagi banyak lagi sebenarnya topik-topik menarik dari perspektif pakar psikologi seperti Jess.